ibu ayah semua. Saya Nur Atika binti Abdul Samad, berumur 27 tahun. Saya merupakan ibu kepada Nur Arisha Lufia yang berumur setahun 10 bulan. Okey, anak saya ni waktu dilahirkan, dia berkeadaan normal sebenarnya. Dia tak ada apa-apa. Masa lahir pun nampak cukup kaki tangan, tak ada apa masalah dalam badan. Lepas tu 2 hari dekat hospital pun dah boleh keluar, tak ada masalah. Jadi, dijadikan cerita pada umur 7 bulan, di bahagian punggung kanan dia terdapat satu benjolan keras dekat bahagian punggung kanan dia tu, dan dia tak ada masalah sebenarnya. Bila dia jatuh baru dia sakit. Jadi saya bawa dia ke hospital untuk check lah, sebab saya risau kan keadaan dia kan. Jadi dah buat MRI semua pada tahun 2018. Keputusan MRI tu tak diterangkan pada saya dengan terperinci. Jadi saya ingatkan benda ni bisul lah, benda ni tak ada apa-apa kan. Sebab lagipun saya ada cuba ubat kampung. Saya mendiang mak mentua saya, dia bagi tahu pakai apa tu, bunga raya punya lendi. Jadi saya sapu kat punggung dia tu. Memang kecut tau. Masa bulan 1 bulan 2 2019. Saya kata tak payahlah pergi hospital dah, sebab benda tu tak ada apa-apa kan. Jadi pada lepas raya bulan 6, masa dia umur setahun 3 bulan, benda tu datang balik di bahagian punggung kanan dia. Lepas tu benda tu lagi teruk sebab dia tak boleh berak, tak boleh kencing. Lepas tu dia menangis sepanjang hari. Dia tak boleh tidur, tak nak makan. Memang badan dia susul. Memang nampaklah perubahan tu memang teruk sangat. Saya mula-mula tak fikir pasal dia punya yang ketul tu. Saya fikir mungkin sebab susu. Jadi saya pun kata tak apalah, saya bawa pergi klinik swasta dekat Ampang masa tu. Saya bawa, lepas tu dia kata tak apa, saya scan macam orang mengandung tu. Lepas tu dia tengok, dia kata ada ketulan tu isi, dia cakap. Lepas tu isi kata cuba puan bawa dia refer balik ke hospital untuk follow up case dia dekat bahagian surgical, dia kata. Lepas tu saya pun kata okey lah, tak apa, saya bawa ke hospital. Tak tunggu besok dia tu, 10 hari bulan 6 malam pukul 12 tu, saya tak tahan dengar dia menangis-nangis. Lepas tu saya pun bawa pergi hospital, bawa ke emergency masa tu. Sampai ke emergency, doktor kata saya bagi surat, you pergi surgical untuk follow up case you, dia kata. Lepas tu saya pun esok dia 11 bulan 6 tu saya bawa pergi hospital. Saya hantar surat yang doktor bagi tu, pergi dekat bahagian peg tu. Dia tengok je nama situ kan, dia kata, doktor pakar terus panggil. Dia kata panggil dia masuk, dia kata. Lepas tu saya pun masuk bawa anak. Saya ingatkan tak ada apa-apa lah, bawa lah macam biasa. Betul doktor pakar kata saya memang tunggu you datang sini, dia cakap macam tu. Lepas tu boleh tak you buat malam ni, hari ni lah, dia kata macam tu kan. Lepas tu saya kata tak boleh, kata besok boleh, kata tak apa, janji dengan masa terdekat, dia kata jangan pula lama-lama, dia kata okey lah, tak apa. Esok tu 12 bulan 6 tu saya masuk buat. Lepas tu terus doktor dia tak tunggu lagi dah, dia terus buat CT scan apa semua. Dia kata kita tak boleh tunggu kes ni serius, dia cakap. Saya pun ingatkan macam serius macam mana kan, saya macam tak ada apa-apa lah. Lepas tu bila dah buat CT scan, result tu keluar masa 17 bulan 6 macam tu lah. Dia keluar, dia bagi tahu lah, doktor pun datang jumpa saya. Masa tu keadaan dia, perut dia mengeras tau. Kalau tengok merending perut dia, macam orang kena busung tu. Memang nampak merending perut dia. Jadi pun saya tak fikir apa-apa sebenarnya. Belum fikir pasal dia sakit teruk ke apa, tak ada. Lepas tu bawa ke hospital, seminggu saya duduk kat ward dekat 5D. Doktor pun siasat kiri macam-macam lah, doktor buat apa semua. Doktor dah tengok CT scan, lepas tu doktor datang kat saya. Doktor cakap, masa tu suami saya ada juga. Doktor ni belum cakap lagi, doktor dah nangis tau. Saya cakap kenapa doktor ni nangis kan, kata anak aku ni teruk sangat ke kan, sampai doktor tu nangis datang jumpa saya. Itu harap puan bersabar dengan apa yang saya nak sampaikan, dia cakap. Saya kata kenapa pula doktor ni. Doktor kata okey, doktor ambil ketat, doktor lukis di bahagian tulang belakang dia, hujung dia ada satu ketumbuhan sebesar 5 lebih something, dia punya ketumbuhan dalam CT scan tu. Lepas tu dia kata ketumbuhan tu dia dah tutup saluran bubur dan saluran undi kencing dia. Sebab tu dia tak boleh berak, tak boleh kencing, dia kata. Jadi dia kata perut keras tu disebabkan dia tak boleh kencing, air kencing dia tak keluar ikut undi. Jadi lepas tu dia kata result CT scan tu dekat hati dia ada sikit ketumbuhan dalam 2 poin lebih macam tu. Kira kalau dia 2.4 something lah dia punya besar dia kan. Lepas tu terdapat sikit kat paru-paru dia cakap tu. Jadi dia bagi tahu saya, kes ni anak awak disahkan kanser tahap 4. Dia cakap macam tu dengan saya. Lepas tu saya macam, mula-mula saya tak ada macam
sepak ke apa tahu. Saya macam terkejut. Saya kata, betul kan aku kanser? Saya tengok suami saya dah menangis dah. Suami saya menangis sebab apa tahu? Bila dapat tahu kanser. Mak dia meninggal sebab kanser baru minggu lepas. 2 minggu lepas tu mak dia baru meninggal sebabkan kanser. Jadi bila dapat tahu anak ni kena kanser, saya tanya apa perasaan ibu dengan ayah. Apa perasaan ibu dengan ayah dapat tahu anak kita kena kanser dan tak ada harapan untuk hidup. Saya tanya. Saya bagi tahu, saya cakap, suami saya tanya, apa kita nak buat dengan anak kita ni? Dia cakap, apa kita nak buat dengan anak kita? Saya pun cakap, tak tahu. Saya diam. Tu doktor kata, puan sabar. Kita akan usaha cuba untuk selamatkan Arisha. Dia kata, kita akan buat kemo. Dia kata, buat kemo. Betul saya cakap, bukan ke budak-budak buat kemo, kesian kan? Saya tengok orang tua buat kemo pun macam mana. Ibu mertua saya buat kemo sampai dia meninggal, dia tak dapat selamat. Dia tak tahan dengan buat kemo. Saya fikir anak saya boleh ke buat kemo? Saya tanya. Saya cakap, lepas tu dia kata tak apa, you balik dulu, you rehat dulu, you rest, you fikir dulu, kita nak buat kemo. Dia cakap macam tu. Jadi saya pun dia dah masukkan tiup kencing lah. Masa 3 hari bulan 7 tu dia masukkan, petang tu juga dia masukkan tiup kencing. Dia kata dah keluar kencing semua okey lah. Saya tengok alhamdulillah anak saya masa tu okey lah, boleh kencing semua. Dia dah kira tak apa. Tapi memang dia monyok sangat. Memang tak nampak dia ceria. Tak nampak dia macam budak-budak. Tahu tak? Saya rasa macam putus harapan dah sebenarnya. Saya dah putus asa. Saya dah tengok anak saya dah tak boleh hidup dah. Saya cakap, sebab apa? Stage 4 memang tak ada harapan untuk hidup. Siapa cakap saya? Bagi tahu saya, ada tak yang stage 4 yang dapat hidup sampai sekarang? Saya tanya. Saya cakap, kan, lepas tu bila doktor bagi keluar, satu je saya fikir dalam otak saya masa saya balik, Sirajan. Saya cakap, kenapa saya fikir Sirajan? Sebab masa saya meniaga dulu dekat Bandar Rapat Setia, ibu sebelah saya tu, isteri kepada Ayah Mazuki, pengguna Sirajan juga. Dia juga mengalami kanser juga, kanser usus tak silap saya. Dia dah kira usus-usus dia dah melekat. Masa tu saya dapat tahu dia memang dah, isteri dia cakap dengan saya tahu. Saya cakap, dia dah tak dapat selamat, kita doa je. Dia kata macam tu. Dia kata kita dapat selamat. Jadi saya betul, ya Allah, ya Tuhanku, kesian dengan pakcik tu kan. Sebab saya selalu nampak dia apa semua. Lepas tu tak lama tu 2 bulan kot. 2 bulan macam tu saya nampak dia bawa kereta. Saya terkejut lah. Betul ke ayah dia bawa kereta? Lepas tu tengok isteri dia dah start niaga balik. Saya tanyalah kat ibu tu, cakap, Cik, macam mana keadaan Cik tu? Kata sakit. Kata, alhamdulillah. Dia kata dia bawa suami dia dekat mana? Kat Sirajan. Lepas tu saya pun macam tak ada fikir lah masa tu. Sebab tak siapa sakit kan. Cuma saya fikir mak mertua saya suruh bawa pergi ke Kelebang lah masa tu. Dia kata tapi tak ada kesempatan untuk saya bawa ke mak mertua saya ke Kelebang kan. Ke Sirajan Center Kelebang. Jadi saya fikir tak ada apa lah kot. Tak penting pun sebenarnya Sirajan ni untuk saya masa mula-mula. Lepas tu lepas bulan puasa saya meniaga dekat Bazar Rapat Setia. Anak saya masa tu keadaan dia makin teruk. Tapi saya tak perasan sebab saya sibuk meniaga kan. Sibuk dengan kehidupan saya. Saya lupa pasal anak saya. Lepas tu bila dapat tahu dia lepas raya tu dia memang teruk, saya terus bawa dia ke Sirajan 21 hari bulan 6 masa tu. Pukul 3 lebih saya keluar rumah. Saya cakap dengan ibu, cakap, mak jomlah kita bawa pergi Sirajan, mungkin Sirajan ni boleh bantu. Cakap. Lepas tu saya bawa pakai waste tu, dia hantar saya sampai Bengkalan tau. Saya cakap pusing, ya Allah, tolonglah tunjukkan aku di mana lah Sirajan ni. Jadi pukul 4 lebih masa tu saya nampak satu ayah duduk kat atas motor dekat tong sampah tu. Jadi pun saya datang, saya cakap, nak tanya kat mana Sirajan? Dia cakap, saya tanya dia kan. Lepas tu dia kata kat dalam tu je, lari terus je. Dia cakap, okay, saya pun cepat-cepat mak takut tutup. Memang nak tutup dalam situ center. Saya datang sampai kat situ memang tengok cikgu tengah lepak kat situ kan. Tu saya tanya, boleh ke budak-budak buat Sirajan? Lepas tu cikgu kata, tengok saya. Boleh. Kenapa? Apa masalah anak? So saya bagi tahulah kata ni. Tak apa, boleh. Cikgu kata, baring. Bagi baring dia, memang dia menangis lah sebab benda tu bila langgar dekat bahagian tulang belakang dia memang sakit kan. Memang dia menjerit lah. Saya pun kata, ya Allah, tak apalah, biarlah anak aku sakit sekarang, jangan sakit sampai bila-bila kan. Lepas tu balik tu, malam tu alhamdulillah dia boleh tidur dengan dia. Saya kata, yang paling saya teruja sangat, besok pagi tu dia bangun, dia boleh duduk. Ya Allah, ibu, ayah, dia boleh duduk. Saya nangis ke bawah. Dia berani bawa daripada atas. Dia cakap, Mak tengok Arisha boleh duduk. Ya Allah, anak aku boleh duduk. Alhamdulillah. Jadi syukur sangat. Lepas tu saya cakap, Sirajan ni memang boleh bantu aku, memang boleh bantu anak aku ni. Saya cakap, lepas tu ibu kata, okey tak
operation CBL. Lepas tu masa tu 28-26 dia buat kemo pertama. Jadi kemo pertama tu dia orang ambil darah. Masa ambil darah tu dia punya alpha fito tu masa CT scan alpha fito dia 15,350 dalam badan dia kan. Lepas tu masa kemo pertama dia orang ambil darah meningkat kepada 20,240 dia punya tu. Jadi macam masa saya tengok result tu, ya Allah, anak aku dia sihat ke? Sebab dia makin lama makin meningkat. Saya takut lah. Lepas tu saya kata tak apalah, buat kemo pertama, hari pertama, kedua, ketiga. Lepas tu dia tak ada demam. Tak ada demam, tak ada ciri, tak ada muntah apa semua kan. Lepas tu doktor bagi keluar. Lepas tu saya bila dapat keluar, saya lega lah. Tubuh saya buat pergi seraja, saya tak tunggu dah. Sebab apa? Saya kata seraja dia mesti boleh bantu. Saya dalam hati saya mesti boleh bantu punya. Lepas tu saya pergi seraja selama sebelum saya masuk dengan kemo kedua lah. Lepas tu dalam masa tu juga Cikgu Care, Cikgu Umar, Cikgu Ros banyaklah bagi info, kata tak apa, jangan takut, bawa baring. Memang dia menangis tau mula-mula, memang nangis. Kita pun paksa sampai orang cakap, asal nak paksa anak kau tu yang pergi baring. Tak kesian budak tu baring-baring. Tapi dia orang tak tahu apa masalah Harisha tu, memang tak nampak. Jadi lepas tu bila buat kemo kedua, masuk buat, rambut dia dah start gugur dah. Dah gugur, saya pun alah kesiannya bila tengok kan anak kita ada rambut, lepas tu tiba-tiba botak. Lepas tu kuku dia jadi hitam. Lepas tu dia punya macam-macam lah masalah dia. Lepas tu dia kencing dia tu, dia ada macam kencing dia kotor tau. Sebenarnya saya bawa 3/7 sebelum kemo kedua. 3/7 tu saya bawa pergi hospital. Sebab saya nampak pagi tu bangun air kencing dia dekat pampers. Lepas tu saya cakap bocor ni. Saya terus bawa pergi hospital. Tu doktor pun reinsert balik dia punya CBD dia, tiup kencing dia. Lepas tu dia semua pelik. Kenapa kencing dia kotor? Selalu kencing kotor ni orang tua je. Tapi budak-budak dia macam berkeladak kencing dia. Boleh nampak saya. Tapi saya tak ada gambar tu, saya tak ambil masa tu. Memang berkeladak. Lepas tu mesti kata tak apa, mungkin sebab berkeladak ni kot yang dia sumbat. Saya kata okey lah, tak apalah, saya percayalah cakap di situ kan. Lepas tu balik saya buat seraja lagi, Lepas tu 7/7 tu leaking lagi. Saya kata kenapa leaking ni? Saya pelik lah. Saya takut lah nanti infection kat dia punya kemaluan ke apa kan. Lepas tu saya bawa pergi hospital. Di hospital doktor kata saya rasa dah boleh off kot CBD dia. Cakap kita try off. Lepas petang kalau dia masih lagi tak boleh kencing ke perut dia kerang, aku bawa terus hospital. Tapi alhamdulillah petang tu dia tak ada apa, orang kata tak adalah sakit perut apa semua. Dia dah boleh buka lah air tiup kencing dia. Dia dah tak pakai. Saya rasa dia pakai tiup kencing tak sampai sebulan. Tapi doktor target dia mungkin dalam 2 bulan pakai tiup kencing. Tapi saya rasa mungkin bantuan daripada Serajan tak sampai sebulan dia dah buka dia punya tiup kencing. Jadi kemo kedua tu saya sebenarnya doktor dah pengaruhi saya. Doktor baru kata jangan bawa pergi tempat orang ramai sebab takut demam, takut infection pada dia. Lepas tu saya pun memang siapa pun dekat rumah saya pindah tau. Saya dulu duduk dengan mak ayah saya. Lepas tu saya pindah ke Kinding Permai di Tanjung Jalan Kecemur. Saya pindah situ sebab saya takut kena infection anak saya ni. Saya tinggal bertiga je masa tu. Saya berempat dengan Aisyah. Jadi saya takut sangat infection ni, orang nak datang jemuk pun saya tak bagi. Tengok di luar je saya tak bagi. Orang datang, tak boleh kencing mana? Tak boleh. Doktor tak bagi. Saya cakap, okey tak apalah. Sampai ada yang marah-marah lah sebab tak dapat jumpa kan. Lepas tu saya tak bawa ke Serajan, balik daripada kemo tu saya tak bawa 2-3 hari macam tu lah. Lepas tu ibu saya call, kakak kenapa tak bawa anak pergi Serajan? Dia tanya. Lepas tu saya cakap lah, tak nak lah, doktor kata nanti infection kan ramai orang kat Serajan tu. Tak, mana ada, Serajan tu ada FIR lah, kenapa kau nak takut? Datang je cakap tu. Cikgu pun kata datang, tak ada punya anak kau infection demamnya. Lepas tu saya kata, dalam puas-puas tu kan saya takut, saya bawa jugalah. Macam kita jaga hati juga tak bawa je lah, tak apalah, kita tengok. Lepas tu memang betul, alhamdulillah anak saya buat Serajan, ramai orang macam ni pun dia tak pernah demam. Saya cubalah, saya gatal sikit, pergi cuba kan. Kata, ramai orang kan, tak ada demam. Saya bawa dia satu hari tu, saya bawa pergi kedai makan. Dia mama anak saya masa tu. Lepas tu kata, betul lah dekat Serajan ni ada FIR tu. Sebab tu anak saya tak demam. Bila keluar kan orang tak ada FIR. Orang tak ada, orang kata tak ada dia punya protection kan. Jadi kat luar dia demam, dekat Serajan tak demam. Jadi betul, saya percaya sangat Serajan memang tak buat anak saya sakit. Lepas tu dah habis kemo ketiga, doktor dah tengok result dia kan. Macam doktor tengok keadaan dia lah. Dia dah boleh senyum, dia dah boleh makan, dia dah boleh berak, dia dah boleh kencing. Semua perubahan dia lah. Saya nampak Dr. Aisyah jumpa saya, dia kata, saya tak sabarlah tengok result
result Arisha ni sebab dia tak macam budak buat kemo. Dia cakap macam tu. Saya nak tengok CT scan, kalau dia okey saya terus nak proceed ke operation, dia cakap macam tu. Okey lah. Lepas tu lepas kemo ketiga, result dia buat CT scan. Lepas tu dah sampai kat result CT scan tu, Dr. Aisyah terangkan pada saya, dia kata memang ketumbuhan dia dah mengecut. Ketumbuhan di tulang belakang dia tu daripada 5 point something turun kepada 2 point something dia punya ketumbuhan di tulang belakang. Lepas tu di hati dia pun dah kecut daripada 2 point lebih jadi 0.4. Yang gembirakan saya sebenarnya dekat paru-paru dia dah tak ada. Dah tak ada. Jadi saya lega, saya kata okey lah, teruskanlah. Sebelum nak operation ni, saya pulun habis ni. Datang ni memang tak apa sebab doktor kata kita kemo keempat dulu sebab itu prosedur kan, kemo keempat. Lepas tu operation. Operation tu 25/9 masa tu. Jadi sebelum dah sampai ke operation tu, nak pergi ke Star Kedah tu, memang banyak masa dalam 2 ke 3 minggu. Memang saya pulun habis bawa anak saya pergi apa, pergi Seraja. Hari-hari tak putus. Walaupun rumah saya kat Kinding tu dekat, datang ke sini 1 jam tau. 1 jam nak datang daripada sana ke sini. Tapi saya korbankan masa saya, tak kisahlah jauh ke apa. Tapi sebenarnya kalau ikutkan saya punya rumah dekat yang Kelibang, tapi saya selesa dengan center Gunung Rapat ni. Saya bawa dia, lepas tu pergi operation. 25/9 tu saya pergi operation. Keluar daripada OT, Datuk Mohan tu dia panggil saya, doktor pakar pediatrik bahagian operation lah, dia datang panggil saya. Saya takut tau belum-belum, dengan muka serius dia kan, dia datang kat saya. Ibu, saya nak cakap ni. Tapi sebenarnya saya pelik, dia kata. Dia pelik. Kenapa doktor? Kata, ketumbuhan dekat punggung dia tu boleh berpisah daripada ketumbuhan dekat tulang belakang tu dengan dekat punggung dia tu. Doktor, saya pelik lah. Kenapa dia boleh berpisah? Doktor cakap, kalau ubat kemo, dia boleh mengecutkan saja. Tapi benda ni terpisah, dia pelik. Doktor kata, selain daripada kemo, apa you buat? Dia tanya kat saya. Saya cakap lah, saya buat Serajan. Apa itu Serajan? Dia tanya saya. Lepas saya terangkan lah Serajan ni digunakan FIR apa semua. Oh, logik juga. Doktor cakap macam tu. Lepas tu, okey lah, tak apa. You teruskan juga Serajan. Saya duduk dekat Alostar seminggu lah dekat keringkan darah dia. Memang darah yang operation itu memang kering cepat tau. Saya kata, orang lain, doktor bagi saya masa 4 hari untuk duduk kat ward lepas operation. Tapi Arisha 2 hari je. Lepas tu dah boleh balik ke Perak dah. Dia kata memang cepat. Jadi, balik daripada Alostar, saya terus bawa ke Serajan. Saya tak bawa hospital tau, saya bawa ke Serajan. Saya cakap, mungkin dia cepat kering. Betul. Masa saya bawa dia sebelum pergi hospital, Dr. Aisyah tengok, saya nak tengok tempat operation, dia cakap. Bila saya buka, mana tempat operation? Memang tak nampak tempat operation dia. Sebab apa? Dekat Serajan ni, dia dah keringkan dia punya, dah tutup parut. Ada kat sini saya tunjuk. Tak nampak lah, betul ibu tak nampak. Yelah tu saya cakap macam tu je. Tak ada apa-apa sebab saya tak berani cakap dengan Dr. Aisyah tu sebab dia lain sikit kan. Jadi lepas tu dah habis apa, doktor kata okey tak apalah, kita habiskan prosedur kemo ke-5 ke-6 lah, dia cakap. Sebab kita ikut prosedur. Kalau ikutkan memang Arisha masa tu dia punya alpha fito, baca alpha fito dia dah normal tau, 5.0 daripada 15,350. Saya rasa turun tu sangat mendadak. Doktor pun sebenarnya, misi pun sebenarnya macam kata, macam mana Arisha dia boleh cepat kalau berbanding tau dengan orang yang buat kemo tanpa Serajan. Kalau ada gambar lah saya tunjuk, memang saya tunjuk, tapi saya tak ada gambarnya. Dia, Arisha ni, dia punya kulit, saya cakap, kalau saya kat luar lah, saya tak cakapkan dia kanser. Ada tak ibu ayah nampak dia macam dia pernah buat kemo? Dia tanya. Tak pernah kan? Misi pun cakap dengan saya, Ibu, cuba ibu tengok kulit budak tu dengan kulit anak you. Dia cakap dengan saya. Kenapa? Saya ingat kenapa kan? Kulit anak you tak nampak macam buat kemo. Kulit dia bersih sangat. Dia cakap macam tu. Berbeza dengan orang yang buat kemo lain. Boleh nampak benda tu tau. Rambut dia pun, budak yang tak buat Serajan, rambut dia macam terbakar tau. Boleh nampak macam-macam abang. Rambut Arisha kan dia pegang, halus. Dia rambut dia macam tak ada apa-apa kan? Budak dia tak ada apa-apa. Misi pun macam kata, Arisha ni tak ada masalah lah, ambil darah okey je. Dia kata, saya rasa Arisha ni tak ada problem. Dia cakap, doktor pun cakap, Arisha ni macam tak ada problem. Tapi masa sebelum tu, doktor cakap dengan saya, anak you tak ada harapan tau untuk hidup. Dia bagi tahu dekat member dia satu lah, kawan dia yang kanser juga, 80%
80% anak dia boleh selamat. Saya dah bagi tahu tau dekat dia, saya rajam dia, pergilah anak dia tak nak makan sana. Dia kata nantilah dia duduk setiawan masa tu. Anak dia, nama dia Kugan, anak India tu kan. Lepas tu saya cakap dia, bawa lah anak saya pergi saya rajam tau. Cakap dia, yelah dia buat apa. Habis kemo pertama tu, hari Sabtu saya dapat tahu anak dia meninggal. Dia tak dapat selamat. Sedangkan doktor bagi dia persen 80% untuk selamat. Anak saya tak ada persen. Doktor suruh redha dan terima je apa yang berlaku. Tapi sampai sekarang alhamdulillah anak saya di sini. Dia nak saya tahu mati tu pasti. Tapi cara kita mati macam mana? Anak umur 1 tahun 10 bulan macam ni, kita nak tengok dia mati kerana kanser. Dulu masa zaman-zaman dulu saya tahu kanser ni orang tua je kena. Tapi budak-budak bila kena kan, ada tak rasa macam anak dia ni memang takkan selamat lah. Ada tak nampak kalau siapa yang tengok mula-mula dulu, masa mula-mula dia datang, ada tak pernah nampak? Tak pernah kan? Dah tengok sekarang kan? Nak tengok tak gambar dia masa mula-mula dulu, masa dia datang ke sini dan masa dia sakit. Sambil tu ibu tengoklah, ibu baca sini saya nyanyi-nyanyi sikit lah, bagi hibur sikit. Ku tuliskan kenangan tentang caraku menjagakan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan sakitmu. Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan rasa ini. Telah habis sudah, sakit ini tak lagi tersiksa di dunia, karena telah kau habiskan sisa-sisa sakitnya di sini. Ini keadaan dia masa mula-mula. Aku pernah berfikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah, sakit ini tak akan berulang dan kembali, karena telah kau habiskan sisa-sisa sakitnya di sini. Ni kadang dia masa dia sakit kat hospital, diorang buat siasatan tentang dia. Memang tak ada senyum, memang tak nampak senyuman dia langsung. Ni hari pertama dia saya buat keserajan. Ni hari pertama perubahan dia berlaku. Hari Sabtu tu saya bawa juga. Berganti sampai waktu
baru dah gugur Ustaz ni. Masa ni saya takut sangat. Ni CBL kedua dia. Lepas tercabut yang pertama, saya duduk kat rumah je, saya takut nak bawa anak saya. Tapi sebab kau opah dia call saya banyak kali, kata FRA dekat Seraja ni jangan takut, dia cakap. Jangan saya bawa tapi saya pakai mask. Sebab apa saya takut? Dia buat rawatan kemoterapi ketiga pun dia dah nampak okey kan. Masa balik ni Seraja ni, saya terkejut sangat masa ni. Dia boleh buat apa? Dia boleh tolak bakul kat rumah. Ini saya dengan suami saya menangis. Bukan menangis sebab sedih, menangis sebab gembira sangat. Dia seorang yang sangat berusaha. Dia bukan putus asa. Walaupun genggang-genggang dia jalan pun, tapi dia tetap teruskan juga. Masa ni dia belum boleh lepas lagi, sebab tu dia pegang bakul je. Susah sebenarnya dia jalan, saya tahu sakit, tapi dia tetap cuba untuk berjalan. Ni dia punya result CT scan lepas yang doktor cakap kata dia kecut lah. Sebelum operation, kita buat kemo dulu lah, ikut prosedur. Jadi masa ni saya kuliah habis ni, saya bawa dia hari-hari. Doktor punya kata tulisan yang lepas dia discharge tu benda yang jadi kan. Ni operation. Tengok dia boleh duduk lepas operation ni. Dia buat lepas operation. Terus saya bawa ke Seraja. Macam tak ada operation. Tengok dia main. Dia dah ada selera makan. Masa kemo kau 5. Tengok dia cerdas. Nurse tanya saya, budak ni macam tak ada kemo. Orang lain melepas kemo kan, dia semua muntah-muntah, badan lemah. Dia tak ada, dia boleh exercise lagi. Ini kemo pot dia tahu belah kiri, belah kanan dia. Operation yang ketiga kali. Tengok sampai tertidur dia buat rawatan. Punya seronok yang buat rawatan. Masa ni dia buat mod 5 untuk imunisasi. Dia tak boleh tak ada makanan kat tangan. Mesti ada makanan. Lepas baru ni lah dia jadi. Ni kemo terakhir dia. Masa ni sambut birthday saya kat hospital 19/11. Ni ubat dia. Jenis dia ubat ni dia ambil semua nampak penuh tu. Kalau dia penuh lagi, itu dia dah buang separuh. Banyak ubat dia masuk. Masa kat hospital check kan, tengok dia main. Tapi betul, otak dia pun makin cerdas tau buat Seraja. Memang nampak dia punya perubahan dia. Suara dia makin kuat. Dulu tak dengar suara, nangis dia dengar. Ni bacaan alfabet dia. Tengok nombor yang terbaru 5.0. Walaupun dah habis perawatan dia, walaupun doktor kata dah habis, kanser dia dah tak ada, tapi saya tetap bawa ke sarjan untuk kekalkan tenaga dia, untuk elakkan kanser dia datang balik. Sebenarnya dia seronok lah yang datang sarjan ni. Setiap pagi dia akan tanya saya, Mi, sarjan? Ya betul, sarjan. Mandi.
asa dengan rawatan Serajem. Kalau kita sebagai orang tua pun tak nak habiskan waktu dengan Serajem ni, saya tak tahulah nak cakap. Sebab apa? Budak-budak ni dia tak ada akal lagi pun, dia tak fikir pun, tapi dia suka dengan katil Serajem. Kita ni yang tahu kita sakit, tapi kita tak nak usaha untuk apa orang kata hari-hari istiqomah dengan Serajem. Nampak dia buat macam rumah dia Serajem ni. Alhamdulillah, saya dah bebas daripada kanser stesen 4. Stesen 4 ibu ayah, stesen 4. Saya boleh bawa dia jalan keluar. Nampak? Saya tak takut dah bawa dia keluar. Ini sambutan New Year kami pergi. Kami tak sangka New Year kami dapat sama sekali. Terima kasih Cikgu Kat sebab buka center. Kalau cikgu tak buka, saya tak tahulah mana saya nak cari tempat rawatan yang terbaik dekat Malaysia. Ini Cikgu Mat, Cikgu Ros yang paling wangi, Cikgu Ain yang paling comel, Cikgu Epo yang paling macho, Cikgu Haris yang paling mesra. Terima kasih semua cikgu-cikgu. Saya tak lupa juga pada mantan Cikgu Liza, Cikgu Sarah yang sangat banyak-banyak membantu Aisyah. Dia mengamuk-ngamuk siapa yang tolong. Terima kasih semua. Ibu ayah juga pun saya ucap terima kasih sebab ajak bagi semangat, dorongan. Pada cikgu-cikgu pun saya terima kasih sangat-sangat, tak terhingga. Saya tak tahu nak ucapkan dengan macam mana, tapi harapan saya, cita-cita saya sangat besar. Saya nak memiliki bukan satu katil, tapi saya nak 3 katil di rumah saya, di rumah ibu ayah saya, di rumah bapa mertua saya. Doakan saya ibu ayah, semoga rezeki yang Allah bagi pada saya akan dapat memiliki apa yang saya impikan. Dan buat Aisyah, Umi doakan semoga Aisyah kekal sihat dengan Serajem. Dan ibu ayah juga saya doakan semoga sihat. Kalau cerita saya ni dapat inspirasi untuk ibu ayah, kalau siapa yang ada penyakit kanser, janganlah takut bawa anak pergi Serajem. Takut anak kecut darah ke apa kan. Tapi saya harap janganlah takut sebenarnya. Jangan putus asa, jangan menyerah kalah. Serajem ni adalah tempat yang betul untuk ibu ayah bawa. Tempat yang tepat untuk ibu ayah bawa. Allah dah utuskan kita untuk temu satu penawar kanser yang orang kata kalau kita kat luar pun setakat kemo je tak akan membantu. Saya cakap kemo tak akan membantu, tapi Serajem ni sangat membantu. Termasuklah apa orang kata info-info yang cikgu bagi sebenarnya banyak membantu saya juga. Bukan kata rawatan je, cikgu-cikgu pun banyak membantu. Kalau tengok dia melalak-lalak kat sana, cikgu datang, kenapa Aisyah? Cikgu pun datang, jangan nangis, jangan nangis. Itu pun sebenarnya membantu saya tau. Bukan senang untuk jaga budak yang sakit, yang macam ni lah. Cakap. Nyanyi sikit. Serajem. Cepat.